Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Ahmad Azmin Nasruddin dalam MyDM News edisi Januari 2022. Jabatan Perikanan Malaysia DOF amat simpati terhadap peternak sangka yang mengalami kerugian akibat banjir yang melanda negara baru-baru ini. Sehubungan itu, pihak jabatan menyeru kepada mangsa banjir, terutama peternak sangka ikan, untuk membuat laporan berserta bukti ternakan kepada Pejabat Perikanan Negeri bagi tindakan lanjut. Pengusaha yang terjejas boleh menghantar permohonan ke Pejabat Perikanan Daerah atau Negeri dengan menghantar dokumen lengkap seperti borang permohonan bantuan perlu disahkan oleh Pengarah Perikanan Negeri, menyediakan senarai nama dan salinan kad pengenalan, salinan laporan polis mengenai kerosakan dan kerugian yang dialami, laporan siasatan oleh jawatan kuasa teknikal, gambar atau video yang berkaitan dengan bencana, menyediakan anggaran kerugian bencana yang terlibat, perakuan permohonan pada peringkat negeri atau setara dan menyediakan lain-lain dokumen yang berkenaan. Ia bagi menjamin kelestarian sumber dan stok bekalan ikan terus meningkat sekaligus memastikan bekalan makanan negara terjamin. Hulu malang pangkal celaka. Itu peribahasa yang sesuai diungkapkan apabila 3 ekor bangkai penyu agar ditemukan di pantai berasingan di 3 daerah dalam tempoh kurang 30 jam. Bangkai penyu agar pertama ditemui di pantai Batu Buruk, bangkai kedua pula di pantai Seberang Takir, Kuala Nerus dan bangkai ketiga ditemui di pantai Pulau Kerengga, Marang, Terengganu pada 13 Januari lalu. Menurut Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Rozaidi Mamat, kematian 2 penyu di pantai Batu Buruk dan pantai Seberang Takir dipercayai akibat lemas disebabkan terperangkap di dalam pukat tunda. Manakala bangkai ketiga yang merupakan anak penyu telah ditemui mati di pantai Pulau Kerengga pula dipercayai akibat termakan plastik. Menurut Rozaidi, tahun baru ini sudah menyaksikan 5 ekor penyu ditemui mati di sekitar pesisir pantai Terengganu. Selain daripada 3 bangkai penyu yang ditemui 13 dan 14 Januari lalu, pihak DOF Terengganu turut menjumpai penyu agar pertama di Pantai Penunjuk Kemaman pada 3 Januari 2022, diikuti lagi daripada spesies sama di Pelabuhan Cendering pada 12 Januari lalu. Jabatan Perikanan Malaysia memandang serius atas kematian hidupan reptilia ini dan menegaskan kepada semua pengusaha bot pukat tunda untuk diwajibkan memasang perantai penyisir penyu pada peralatan mereka. Akibat daripada bencana banjir yang melanda, Pulau Keri antara kawasan yang turut terjejas yang menyebabkan seramai 30 orang asli kaum Mahmeri nelayan tulen berdaftar turut mengalami kerosakan kediaman dan terjejas mata pencarian. Jabatan Perikanan Malaysia DOF amat bersimpati dengan keadaan yang menimpa nelayan orang asli di pulau tersebut. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pengurusan, Tuan Haji Muhammad Sufian bin Haji Sulaiman menjelaskan bahawa jabatan di peringkat negeri akan berusaha untuk membantu mereka yang terjejas bagi memulakan operasi aktiviti harian mereka. So for the time being, sekarang ni kita seluruh Malaysia yang terlibat dengan terkesan ni adalah seramai 407 pengusaha especially aquaculture melibatkan kerugian lebih kurang 28 juta. So ini sedang kita update untuk kita tengok apa bantuan yang kita boleh beri untuk mereka memulakan semula perusahaan ternakan. Di samping itu ada 77 pengusaha yang terlibat dengan pemprosesan yang terlibat dengan selain daripada menangkap ikan ni yang melibatkan kerugian lebih kurang 830,000 lah. So benda-benda itu yang kita akan kumpulkan dan memastikan bahawa mereka mendapat bantuan untuk memulakan semula aktiviti-aktiviti sebelumnya. Pihak DOF turut mengambil peluang dengan menziarah dan menyampaikan sumbangan kepada 30 nelayan orang asli kaum Mahmeri di Pulau Keri pada 13 Januari lalu. Turut hadir sama Puan Nur Aisyah binti Abu Bakar, Pengarah Perikanan Negeri Selangor. Tindakan melepaskan spesies ikan terlarang ke dalam tasik atau sungai maupun perairan bukan sahaja menjejaskan habitat dan biodiversiti ikan asli negara, tetapi ia turut merubah ekosistem akuatik yang sedia ada. Antaranya spesies ikan keli Afrika, pacu dan baung ekor merah yang sering dilaporkan dilepaskan ke sungai melibatkan kepercayaan dan amalan agama tertentu. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pengurusan, Tuan Haji Muhammad Sufian bin Haji Sulaiman, pihak jabatan memandang serius perkara tersebut kerana ia bakal menjejaskan ekosistem di negara kita. So aktiviti-aktiviti ni berlaku apabila ada majlis ataupun upacara keagamaan sebagainya yang melepaskan di sungai lah. Ataupun mungkin mereka dah bela lama, dah tak larat nak bagi makan, apa ni dilepaskan lah.
So spesies-spesies ini memang telah kita kenal pasti dan kita dah war-warkan kepada semua stakeholder kita yang terlibat supaya ini adalah satu spesies yang boleh melibatkan ekosistem kita terganggu. So sebab itu kita kawal dan melalui peraturan-peraturan yang ada, especially mana-mana negeri yang telah pun ada enactment perikanan darat mereka masing-masing, kita akan ambil tindakan lah. Tambah beliau, pihak jabatan berharap kepada semua kedai seperti kedai ikan hiasan dan akuarium untuk mengambil prihatin terhadap spesies ikan terlarang ini jika tidak mahu diambil tindakan oleh pihak berkuasa. So satu lagi, kita dah melihat semua kedai-kedai akuarium ni dan kita dah memberi nasihat, bagi poster, bagi risalah yang berkaitan dengan ikan larangan ni, dan kita harap bahawa mereka prihatin lah. Mereka boleh mempamerkan, dan ada beberapa spesies yang boleh dipamerkan, tetapi jika didapati digunakan atau dilepaskan di perairan ni, yang kita akan ambil tindakan selanjutnya lah. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.